Selamat datang ke channel Connect Politik. Kembali lagi anda ke channel ini, jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Semakan Najib diputuskan akhir bulan depan. Putrajaya, permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd akan diputuskan sebelum akhir bulan depan. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli, membuat keputusan itu selepas selesai mendengar hujahan Peguam Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah yang mewakili bekas Perdana Menteri selaku pemohon. Abdul Rahman berkata panel tidak berada dalam kedudukan untuk membuat keputusan hari ini. Katanya semua pihak akan dimaklumkan mengenai tarikh keputusan selewat-lewatnya sebelum 31 Mac ini. Turut bersidang dalam panel itu ialah 3 Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Vernon Ong Kiat, Datuk Rodzaria Bujang, Datuk Nordin Hassan dan Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Abu Bakar Jais yang mula mendengar permohonan kebenaran bagi semakan sejak 19 Januari lalu. Dalam permohonan kebenaran semakan berkenaan, Najib mahukan Mahkamah Tertinggi Negara supaya menyemak keputusan panel 5 Hakim pada 23 Ogos tahun lalu, dengan memohon perintah supaya keputusan rayuan utama beliau diketepikan dan beliau dilepas serta dibebaskan daripada tuduhan berkenaan. Secara alternatif, bekas ahli Parlimen Pekan itu memohon rayuan berkenaan didengar quorum Mahkamah Persekutuan lain yang mengandungi tidak kurang daripada 7 Hakim Mahkamah Persekutuan atau yang difikirkan wajar oleh Mahkamah. Dalam affidavit Najib yang difailkan bagi menyokong permohonan itu menyatakan bahawa beliau benar-benar percaya dan telah dinasihatkan oleh peguam caranya bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan boleh disemak mengikut Peraturan 137 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995. Beliau yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang turut memohon hukuman ke atasnya itu ditangguhkan sementara menunggu pendengaran permohonan semakan terbabit. Pada 22 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana SRC dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta dikenakan denda berjumlah RM210 juta. Sabitan dan hukuman terhadap Najib kemudian dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Sementara itu, Muhammad Shafie dalam hujahannya balas berkata suami Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Datuk Zamani Ibrahim menyatakan kebencian secara terbuka terhadap Najib melalui hantaran Facebook 4 tahun lalu. Melalui hantaran di laman sosial itu, Muhammad Shafie berkata, Zamani membuat kenyataan yang tidak menyenangkan yang boleh dibaca oleh orang awam. Beliau Zamani membuat kesimpulan bahawa Najib bersalah walaupun kes 1 Malaysia Development Berhad 1 MDB dan SRC International Sdn Bhd belum didengar di mahkamah. Dengan penuh hormat, beliau Zamani sahabat saya dan ini pengisytiharan kebencian terbuka terhadap Najib. Ketua Hakim Negara sepatutnya mendedahkan hantaran itu ketika mempengerusikan panel 5 Hakim ketika rayuan akhir pada Ogos tahun lalu. Hantaran berkenaan tidak dibuat secara berselindung, tetapi dalam kes ini, tiada pendedahan dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Jadi persepsi awam adalah sama, ada perbicaraan adil atau tidak, katanya. Muhammad Shafie berkata hubungan paling rapat sesama manusia ialah hubungan antara pasangan, yang mana pandangan suami boleh mempengaruhi isteri apabila mereka bertukar pendapat. Dalam hujan sebelum ini, Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk B. Sidambaram menegaskan bahawa hantaran itu tidak menunjukkan Zamani mempunyai permusuhan peribadi terhadap Najib kerana ia adalah komen umum rakyat. Katanya permohonan supaya Tengku Maimun menarik diri ketika rayuan akhir lalu berikutan dakwaan konflik kepentingan adalah percubaan terdesak di saat akhir untuk mengganggu prosiding rayuan. Assalamualaikum dari channel Connect Politik. Terima kasih, jumpa lagi.